أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. InsyaAllah. Apa khabar semua? InsyaAllah sihat. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ya Taala khairil. malam ini dapat kita bersama untuk kita teruskan kelas kita Asas Tajwidul Quran, untuk kita sempurnakan lagi hukum-hukum yang ada kaitan dengan bacaan Al-Quran. Macam mana kita nak baca Al-Quran dengan baik, dengan sempurna, dengan menjaga segala hukum-hukum tajwidnya. Dengan kita mempelajari ilmu tajwid, tak dapat dan tak ada cara lain untuk kita dapat sempurnakan bacaan kita melainkan dengan ilmu tajwid. Dan ilmu tajwid juga tak sempurna kalau kita belajar membaca sahaja tanpa kita talaqi dan juga kita bermusyafahah, kita berhadapan dengan orang yang lebih arif yang kita anggap dia boleh baca lebih sempurna pada kita, untuk ditunjuk ajar macam mana sebutan dan juga macam mana nak melaksanakan hukum-hukum tajwid. Jadi nak kena gabungkan antara membaca Al-Quran, mempelajari ilmu tajwid dan bertalaqi dengan orang yang lebih arif dalam bidang Al-Quran. Itu semuanya usaha kita untuk membaca Al-Quran seperti mana diturunkan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sempurnanya. Dan itulah peluang untuk kita sebagai muslim muslimah. Allah Subhanahu Wa Taala bagi banyak cara untuk kita senantiasa bersama Al-Quran. Banyak peluang dan banyak gaya dan banyak masa untuk kita senantiasa bersama Al-Quran. Jadi kalau kita membaca Al-Quran pun alhamdulillah. Kalau kita belajar tajwid dengan secara tak langsungnya adanya Al-Quran. Kalau kita tadarus, kita tahsin, kita masuk kelas dengan secara langsungnya, tak langsungnya kita senantiasa bersama Al-Quran. Itulah alhamdulillah nikmat syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada saat-saat yang serba salah sekarang ini, kehidupan di hujung usia dunia di sekarang ni, kita alhamdulillah sedikit masa kita disibukkan dengan Al-Quran. Alhamdulillah, syukur. Doa semoga Allah SWT istiqamah dan beri peluang untuk kita terus dan menerus insya-Allah. Okey, saya baru perasan, bukan baru perasan lah, bertambah perasannya dan bertambah terasanya bila kita dah beberapa bulan bersama mempelajari ilmu tajwid dan juga kita bermuzakarah hukum-hukum tajwid. Dari awal pertama kali kelasnya kita namakan kelas basic, asas sangat. Kelas yang untuk kalau nak dilevelkan mungkin untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita kan. Kita mula dengan mudah je. Masa terus bersemangat, alhamdulillah. Nampak kita terus seronok, kita akan tambah lagi ilmu, tambah lagi pengetahuan, tambah lagi kenal kita dengan hukum-hukum awal-awalnya. Contohnya hukum-hukum nun mati, hukum mim mati, hukum-hukum awal lah, hukum-hukum yang mudah-mudah, hukum qalqalah. Sampai bila dah masuk hukum mat, dah mula kita rasa berat. Dah mula kita terasa macam banyak pula nak kena faham, banyak pula nak kena hafal, banyak pula nak kena bezakan yang itu yang ini kan. Bila dah habis mat, hukum mat tu berbelas-belas jenis mat dalam kepala kita. Ada dah mula bertukar mat itu, mat ini, sampai lupa pula hukum nun mati. Sampai lupa balik hukum mim mati. Masya Allah. Hukum yang mudah-mudah kita belajar dulu tu kita dah bertukar habis dah. Itulah ilmu yang Allah bagi peluang untuk kita belajar, untuk kita terus usaha. Satu masa nanti manjadda wajada. Siapa yang usaha tetap dapat. Kalau tak semua dapat sebahagian. Kalau tak sebahagian, yang sedikit pun insya-Allah dapat. Tapi nak kena usaha sikit. Lagi-lagi bila kita dah masuk 2 minggu lepas kita masuk bab waqaf ibtida. Masya Allah. Waqaf ibtida. Kalau tuan-tuan nak tahu, saya bila dah nak sampai hari Rabu, saya dah mula pusing dah. Macam mana esok saya nak sampaikan waqaf dan ibtida ni. Waqaf dan ibtida ni betul-betul kalau nak kiranya satu ilmu yang berat dalam ilmu tajwid. Sehingga kan ulama-ulama tajwid ini mengasingkan karangan waqaf dan ibtidah.
Kalau tuan-tuan, puan-puan pernah belajar mendalam, banyak karangan-karangan ulama tajwid mengasingkan waqaf dan ibtida secara khusus ataupun kitab berasingan. Sebab nak bagi betul-betul detailnya, nak bagi betul-betul terperincinya untuk siapa-siapa yang baca kitab itu faham. Tapi masih lagi bila dah dikarangkan kitab Waqaf Ibtida secara berasingan, masih lagi tak dapat membantu pembaca ataupun murid-murid Waqaf dan Ibtida. Termasuknya kita, termasuknya saya. Bila saya nak cuba nak sampaikan, nak terangkan, saya tak tahu cara mana yang lebih sesuai. Tapi kita dah cuba, alhamdulillah kita dah cuba 2 minggu lepas, kita dah masuk muqaddimah Waqaf Ibtida, kita kenal apakah itu waqaf, apakah itu ibtida, dan kita dah habis pun bahagian-bahagian waqaf ibtida dari segi bahagiannya dan jenisnya. Waqaf ibtirari, ikhtiyari, ikhtibari kita dah kenal, waqaf tam, kafi, hasan, qabih kita dah kenal. Cuma insya-Allah malam ni tambahan baru kita sebagai penutup kepada waqaf ibtida, tak nak sambung lagi. Kalau sambung mungkin 5 kelas lagi saya rasa belum habis. Kalau nak detailkan 5 kelas lagi saya rasa belum habis. Cuma malam ni cukuplah waqaf ibtida. Apa yang kita dapat malam ni, itulah yang kita dapat bersama dalam kelas kali inilah. Saya cuba bagi rumusan yang mudah dan tak nak mendalam lebih pada ini lagi. Takut kita sekarang ni bab mat pun kita dah ada sikit-sikit. Bab dengung-dengung kita dah ada sikit-sikit. Bila kita tekan waqaf ibtida ni, nak kena faham semua-semua. Takut-takutnya bab dengung-dengung semua hilang, bab mat semua terbang belaka apa yang kita dah simpan dalam ingatan kita. Tak apa. Kita dah tajuk kelas kita basic, biar kita memadai dulu dengan basic. Sebab saya juga fikir ada beberapa orang, beberapa peserta Muslim dan Muslimah, qari dan qariah yang ikut serta kelas tajwid ini, ada yang boleh follow, ada yang boleh ikut syarahan, penerangan, penjelasan dan boleh tangkap dan boleh telan, boleh faham. Dan ada yang boleh dengar sahaja, belum lagi mampu nak faham. Dan ada yang tak boleh dengar. Maksud tak boleh dengar, tak tahu apa yang kita bercakap sebenarnya. Minta maaf, ada antara kita yang masuk, bila kita bercerita bab mat pun dia tak boleh tangkap. Mat lazim ke, mat itu, mat ini, dia tak boleh tangkap lagi. Dia hanya bau permulaan, bau nak kenal apakah itu dengung, macam mana tak dengung, macam mana tebal nipis. Dia macam betul-betul permulaan. Jadi kita nak raikan yang itu. Saya rasa untuk waqaf ibtida mungkin kita cukup dengan 3 kelas. Dan kepada sesiapa yang memang dah tahu bab waqaf ibtida, nak mendalami lagi, memang ada peluangnya untuk nak menyelam sedalam-dalamnya dalam bab waqaf ibtida. Memang ada banyak lagi ilmu dalam waqaf ibtida. InsyaAllah pada penghujung kelas nanti kita akan sambung waqaf ibtida sebagai penutup pada malam ini. Okey, kita mulakan seperti biasa supaya kita tak lupa dengan hukum-hukum yang kita dah belajar. Kita jadikan ilmu tajwid, kelas ilmu tajwid kita ini seperti kita menghafal surah-surah Al-Quran. Surah-surah Al-Quran kalau kita hafal, kita dah lancar, kita tak boleh tinggal. Bila kita tinggal, dia tinggal kita. Bila kita tak baca, hilang. Bila kita nak patah balik, nak baca semula hafazan itu, kita akan lupa dan seolah-olah kita tak pernah hafal. Itu sayangnya bila kita dah jadi begitu kan. Jadi ilmu tajwid pun sama juga, walaupun kita dah berulang, biarlah kita berulang, biar kita sampai betul-betul lancar dan kita hafal semua rumusan dan juga hukum-hukum tajwid, poin-poin dalam setiap hukum dalam ilmu tajwid insya-Allah. Kita mulakan dengan hukum 5. Bila sebut hukum 5, hukum nun mati dan tanwin. Nun mati dan tanwin ada 5 hukum. Yang pertamanya izhar halqi. Izhar halqi, bila sebut nun mati dan tanwin, kita nak membicarakan berkenaan bacaan dengung ataupun tidak. Jadi setiap tajuk dia ada apa fokus kita, apa tujuan belajar tajuk itu. Bukannya sekarang ni kalau sebutnya nun mati dan tanwin, kita tak akan sentuh bab panjang, bab harakat ke apa ke, tak ada. Dengung je. Dan bila sebutnya dengung, kalau dengung 2 harakat, dia tak lebih tak kurang, 2 harakat. Okey, jadi pertamanya izhar halqi.
Izhar halqi, nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf 6. Aghin kha'ahu, maka bacaannya nyatakan nun mati ataupun tanwin. Tak dengung, tak dengung, tak ada harakahnya. Ini banyak ni. Dalam bacaan kita, bila izhar sekarang ini, ada yang terdengung. Ada yang kadang-kadang kita dah sebut dalam kelas, waktu izhar, tak kira izhar apa sekalipun, jangan ada qalqalah. Banyak ada qalqalah. An-na'amta, an-na-na. Anda kena hati-hati ya. Dalam izhar halqi dan izhar lain, jangan ada terqalqalah, ada lantunan kesan mati huruf-huruf itu. Ada nun mati ke, mim mati ke, lam mati ke, ataupun apa-apa huruf mati, jangan adakan qalqalah, jaga. Kecuali huruf qalqalah yang 5 sahaja. Okey, selesai izhar halqi. Contohnya dalam surah Al-Fatihah ada an'amta. Dalam surah-surah lain pun banyak sebab 6 huruf, bacaannya nyata dan terang. Nun mati ataupun tanwin itu. Hukum yang kedua, idgham ma'al gunnah. Nun mati ataupun tanwin bertemu huruf ya, waw, mim, nun dalam 2 perkataan. Dalam 2 perkataan maka hukumnya idgham ma'al gunnah. Cara bacaannya dengung 2 harakat. Man yaqulu min walin. Itu idgham ma'al gunnah. Hukum yang ketiga, idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah, nun mati ataupun tanwin bertemu huruf lam ataupun ra dalam 1 perkataan. Lam ataupun ra. Min ladunhu, mir rabbihim, ar rabbihim. Tak ada dengung. Nun mati itu terus masuk ke dalam huruf lam, terus masuk ke dalam huruf ra sebagai idgham kamil. Okey, hukum yang keempat. Apa dia? Terus sambung terus. Okey, macam mana? Boleh sebutkan semua? Iqlab berubah. Okey, macam mana dia punya tu? Dia punya poin-poin yang penting. Nun bertemu dengan ba. Nun mati ataupun nun tanwin bertemu dengan ba. Bibirnya kalau disebut tidak begitu ketat rapat di renggang-renggang sedikit. Okey, itu salah satu cara untuk kita nak iqlabkan, kita nak tukarkan nun mati tanwin itu kepada huruf mim disebabkan bertemu dengan ba, sebab nun, mim dan ba itu tempat makhrajnya yang sama, sebab itu ditukarkan kepada mim. Haji Azman sebutnya bagi ada rengan sikit, bagi ada kosong sikit antara 2 minit, itu salah satu cara. Dan saya pernah share awal-awal kelas, saya pernah share siap dia dengan saya bagi pakar tajwid muasir terkini, iaitu Dr. Aiman As-Suwaid. Dia pernah cerita, dia kata dia pun sama juga. Pada peringkat awalnya hampir 20 tahun dia mengajar orang, iqlabnya bila kita nak tukar, kita jaga supaya tak rapat bibir mulut. Jadi dia kata bila dah 20 tahun dia dah semakin pakar, semakin mendalam, semakin banyak ilmu dia menuntut dengan orang-orang yang hebat. Akhirnya dia bersepakat dengan beberapa tokoh-tokoh al-qurra, qari-qari Quran sedunia. Dia katanya dia mengkaji mana datangnya yang nak kena ada sehelai sehelai kertas ke sehelai ruang yang antara 2 bibir mulut tu, mana datangnya. Rupa-rupanya dia mengkaji, dia kata itu bukannya cara yang sempurna. Dia kata Al-Quran kita baca untuk mudah, untuk memudahkan. Yassarnahu bilisanika, dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut Al-Quran ini dimudahkan untuk kita menyebut dengan lidah kita ataupun dengan kita membaca Al-Quran. Tapi bila kita nak tukar kepada mim, sebenarnya iqlab ini ditukar kepada mim untuk nak mudah. Sebab nun dengan ba jauh. Nun kan, bi, nak pergi kepada ba tu jauh. Jadi ditukar kepada mim untuk nak mudah. Mim dengan ba dah sama tempat keluar di bibir mulut. Tiba-tiba dia kata bila nak mudah tu jadi payah pula. Nak kena jadi ada ruang dan ada rongga supaya kita tak rapatkan bibir mulut. Jadi dia kata dia buat keputusan, dia tarik balik, dia tak baca dah dengan ada rongga ataupun ada rengang tu, dia terus rapatkan. Sebab dia kata mim dengan ba dah tentunya tempat keluarnya di 2 bibir mulut. Tapi ala kulli hal, siapa yang gurunya talaqi
kita talaqi dengan guru yang tak rapat bermula, silakan, sebab ada hujahnya. Alasannya dia kata nak kekalkan sifat nun itu. Nak kekalkan yang asal iqlab itu bukan mim, asalnya nun. Sebab itu kita tak boleh rapat terus. Tetapi untuk pendapat yang terbaru ini, Dr. Aiman As-Suwaid mengatakan lebih baik dan lebih mudah untuk memudahkan kita, rapatkan saja. Ikhfa syafawi pun sama, iqlab pun terus kita rapat. Ambihum itu lebih tepat dengan Al-Quran dan juga dengan tajwid Al-Quran. Ala kulli hal, itulah iqlab, nun mati bertemu, nun mati ataupun tanwin bertemu huruf al-ba, maka hukumnya iqlab dengung 2 harakah. Okey, kita dah sebut tadi ambihum. Banyaklah Quran dalam Al-Quran contoh-contoh selain daripada yang saya sebut. Hukum yang kelima, silakan. Okey, malam ni kita nak ringkas. Mungkin mat kita tak baca, kita baca hukum yang mudah. Lepas tu kita terus nak masuk wakaf ibtidah. Ikhfa hakiki, Ustaz. Ikhfa haqiqi. Okey, teruskan. Apabila nun mati dengan tanwin bertemu dengan 15 huruf hijaiyah, bacaan dia dengan 2 harakat, Ustaz. Bacaan apa? Bacaan dengung dengan 2 harakat. Dengung 2 harakat. Okey, itu penting sebut, dengung 2 harakat. Okey. Contoh? Contoh dia wa anfusihim. Wa anfusihim, nun mati bertemu dengan fa. Okey. lebih jelasnya kalau kita nak menceritakan bab ikhfa haqiqi, kena sebut haqiqi. Yang keduanya, bila kita sebut 15 huruf tu, sekurang-kurangnya kita sebut 15 huruf hijaiyah selain huruf idgham, iqlab dan izhar. Itu sekurang-kurangnya kalau kita tak nak sebut satu persatu huruf 15 itu. Ataupun kita boleh sediakan kata jumlah ayat yang satu, juz'a saddaqa fathiqdatadhin syadza. Kalau kita boleh hafal yang itu, lebih jelas kita dah sebut 15 huruf dalam ayat itu. Kalau kita tak mampu lagi nak baca satu juz'a saddaqa, kita sekurang-kurangnya kena sebut 15 huruf ikhfa haqiqi selain huruf izhar, idgham dan juga iqlab. Bila sebut macam tu, orang akan keluarkan aghin kha'hu tak termasuk, yarmalun tak termasuk, huruf ba tak termasuk. Selain daripada tu, 15 huruf baki lagi daripada 28 huruf hijaiyah adalah untuk ikhfa haqiqi. Haqiqi pun nak kena sebut, takut nanti bertukar dengan ikhfa syafawi. Okay, alhamdulillah selesai untuk hukum nun mati dan tanwin. Bab yang kedua, al-bab tsani ahkamul mim sakinah, hukum-hukum mim mati. Ada 3 hukum. Hukum yang pertama, silakan. Ramai lagi yang pernah bercerita bersama dalam kelas ni, dipersilakan. Tak ikut susunan pun tak apa, pilih mana satu. Ada 3 hukum dalam bab mim mati. Okey, kalau tak ada boleh siapa-siapa, insya-Allah. Kita nak kepada susunan ayat yang kita selalu nak bercerita dengan diri kita untuk kita kenal lebih konform dengan hukum-hukum itu. Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mim sukun ni Ustaz, maksudnya mim sukun ni. Ya. Ada 3 Ya. Sebut salah satu. Is it idgham syafawi, ikhfa syafawi atau izah syafawi? Is it that one? 3 hukum tu. Ya, betul. Pilih salah satu dan ceritakan. Boleh ceritakan. Okey, idgham syafawi, pengertiannya apabila mim mati bertemu dengan huruf mim dalam 2 kalimah. Okey. Mim sabdu plus mim. Okey. Cara bacanya. Cara bacanya. Idgham memasukkan mim yang pertama ke dalam mim yang kedua. Dengungnya 2 harakat. Contohnya? Contohnya kuntum muslimin. Okey, alhamdulillah, masya-Allah, terima kasih. Terang dan nyata. Baca buku ke?
Ingat-ingatlah Ustaz. Alhamdulillah. Dah tua Ustaz, ingat-ingat. Terima kasih. Terima kasih Hajar. Okay, kalau baca buku pun maknanya kita bersedia ada buku, ada nota yang kita tanda. Kalau tak ada baca pun, kalau dah ingat, kalau dah boleh membezakan, itu lebih afdal, lebih baik. Alhamdulillah. Sebab apa? Kita nak latihkan diri kita supaya semua hukum dalam ilmu tajwid kita boleh sebut macam tu. Bila sampai tahap kita dah boleh terangkan begitu semua, maknanya ilmu tajwid dalam tangan kita insya-Allah. Bila ilmu tajwid dalam dada kita, waktu kita baca Al-Quran, dia akan datang semua hukum tu. Setiap ayat yang kita baca, apa hukum yang ada dalam ayat itu, dia datang terus. Okey, di sini kena dengung, di sini kena panjang, di sini kena tebal, di sini kena nipis. Itulah gunanya bila kita latihkan diri selalu sebut. Kalau setakat kita hanya tahu hukum, okey, ini idgham mithlain, ini ikhfa syafawi, ini idghar, ini kadang-kadang dia lambat nak datang hukum tu, dan datang nak baca cara bacanya, dan lambat nak datangnya macam mana nak bezakan dengan hukum-hukum yang lain. Alhamdulillah. Ini kaedah yang kita cuba nak cuba latihkan semua yang masuk, yang ikut kelas kita ini, supaya kita boleh sebut setiap rumusan ataupun poin yang penting dalam setiap hukum tajwid yang kita belajar. Okey, hukum yang keduanya, persilakan. Siapa boleh sebut hukum yang kedua? Selain daripada idgham mithlain saghir dah disebutkan. Ajiddin belum unmute lagi malam ni. Dah separuh kelas dah jalan. Okey. Belum lagi. Idgham mithlain saghir dah selesai. Okey, hukum yang kedua. Izhar syafawi. Okey, izhar syafawi. Okey. Dah mula dah. Okey, macam mana izhar syafawi? Macam mana kita nak kenal izhar syafawi? Tahu dia sampel Ustaz. Contohnya saya tak tahu apa sebab. Tak apa. Contoh nanti kita sama-sama cari. Izhar syafawi ni 26 huruf. Apabila dibaca dengan jelas. Macam mana kita nak kenal izhar syafawi? Mula-mula sekali. Mim mati bertemu dengan huruf 26. 26 huruf. Maknanya 26 tak ba dengan mim aja. Ya, itu penting tu. Kalau sebut mim selain daripada mim dan ta. Contoh tak ada yang Ustaz saya. Contoh selalunya saya cadangkan siapa-siapa yang nak sediakan contoh, ambil dalam surah-surah lazim. Semua hukum ada dalam surah lazim. Jadi macam dalam Quran dalam surah lazim kita start daripada An-Nas. Kalau tak nak start daripada Al-Fatihah, start daripada An-Nas. Tengok An-Nas ada tak? Kalau tak ada An-Nas, Al-Falaq tak ada, Al-Ikhlas, Tabat Yada, Idza Ja, Qul ya ayyuhal kafirun. Kan banyak Qul al-kafirun, kan banyak mim mati. Kalau Qul a'udzu birabbin nas. Tengok Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi contoh dekat sini. Nanti ni wala antum abidu. Tum'a. Mim mati bertemu dengan ain. Ya, okey, alhamdulillah. Itu dah sudah cukup. Sempurna kita sudah. Kita kenal dah izhar syafawi, kita tahu cara bacaannya, tak dengung dua harakat, tak dengung tak ada harakat, dan juga contohnya kita dah sebut. Alhamdulillah. Yes. Okey, hukum yang ketiga sebagai penghabisan bab yang kedua adalah ikhfa. Hukum fa belum dia. Hukum yang ketiga. Okey, boleh? Siapa nak cuba? Dia bila kita sebut, kadang-kadang kita tak tersusun bahasa kita, itu bertambah lekat. Maklum. Saya cuba. Okey, ada yang nak mencuba. Galaxy Tab A, terangkan. Mim mati bertemu dengan huruf ba. Didengungkan dua harakat. Betul? Okey, mim mati bertemu dengan huruf ba. Dengung dua harakat. Okey, contohnya? Wa ma hum bimu'minin. Wa ma hum bi. Mim mati bertemu dengan ba. Selesai. Jadi anda nak detailkan lagi ikhfa itu apa makna dia, syafawi itu apa makna itu, tambahanlah.
Tapi yang dah sebut tadi, mim mati bertemu dengan apa? Mana dengan bertemu dengan apa tu sebagai huruf ikhfa syafawi lah. Lepas tu cara bacaannya, contoh. 3 perkara ni dah cukup untuk kita sebut dengan jelas. Alhamdulillah, selesai bab mim mati dan juga nun mati tanwin. Terus kita masuk qalqalah. Qalqalah dengan ringkasnya, dengan mudahnya ada 5 huruf. Qa, ta, ba, jim, dal. Bila mati, maka kita kena sebut lantunan huruf itu. Aqa, ata, ab, aj, ad. Itu 5 huruf kalau matilah. Kalau sukun. Kalau tak sukun, dia tak jadi qalqalah. Itulah kesimpulannya. Dan contohnya banyak sangat dalam Al-Quran. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Dan yang paling akbar ataupun qalqalah kubra, salam surah Al-Masad, tabbat yada abi lahabin wa tab. Wa tab, lambat sikit sebab ba tu ada sabtu. Itu beza antara bahagian-bahagian qalqalah. Okey, selesai. Lepas tu, lepas hukum qalqalah, kita ada hukum-hukum mad. Hukum-hukum mad secara keseluruhannya mungkin kita tak detail lah. Mad secara keseluruhannya terbagi kepada 2. Sebelum itu, mad ni adalah bacaan yang panjang dalam Al-Quran dengan syarat-syarat tertentu, dengan sebab-sebab tertentu, maka kita kena panjangkan suara kita. Okey, jadi mad terbagi kepada 2, mad asli, mad far'i. Mad asli yang dimadkan 2 harakat, mad far'i yang dimadkan 2 dan lebih daripada 2 harakat. Itu mad far'i. Jadi mad asli hanya ada pada perkataan yang cukup syaratnya huruf mad, sebelumnya huruf berbaris jangan sesuai dengan huruf mad, selepasnya tak ada hamzah sukun dan tak ada huruf berbaris mati disebabkan kita waqaf. Qala, yaqulu, qila, semua itu 2 harakat sahaja panjangnya. Itu mad asli, mad tabi'i. Selain daripada itu, mad far'i. Mad far'i pecahannya banyak. Ada yang sebabnya dengan hamzah, disebabkan ada hamzah. Huruf mad bertemu dengan hamzah, contohnya mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, mad badal. Itu semuanya sebab hamzah. Dan ada sebabnya sukun, sebabnya ada baris mati. Contohnya mad lazim, ma'arid disukun, mad lin, disebabkan selepas huruf mad ada huruf mati, maka huruf-huruf hukum-hukum itu ataupun kalimah-kalimah itu adalah mad yang disebabkan mati. Huruf mati itu disebabkan mad tadi. Maka berbezalah mad-mad antara mad itu, ada yang 2 harakat, ada yang 4, 5 harakat, ada yang 6 harakat. InsyaAllah kelas akan datang kita akan detailkan mad pula. Jadi sekarang ni terpaksa kita nak bahagi 2. Sama ada kita mulakan dengan hukum-hukum dengung, kita detailkan, ataupun kita ambil detail mad. Sebab kita ada tajuk yang lebih besar, yang lebih panjang, perlu kepada masa sikit untuk kita nak bincangkan bersama. Okey, sebelum kita masuk tajuk baru, ada apa-apa nak bertanya, nak tambah berkenaan dengan apa yang kita sebut tadi? InsyaAllah, okey. Okay, sekarang ni saya nak share sambungan ataupun penutup kelas kita pada malam ini untuk al-waqf wal-ibtida'. Allahu Akbar. Ya Rabbi sahil, ya Allah permudahkan untuk kita faham bersama insya-Allah. Sebagai mukadimah untuk malam ni, sambungan. Okey, bila saya share, saya cari, saya cek balik, buka kitab-kitab yang ada waqaf ibtida, cari dalam websitenya untuk apa ni, untuk menambah lagi penerangan, penjelasan dari ulama-ulama tajwid ini. Kebanyakan kitab-kitabnya menyebutnya dia bukannya nak melemahkan kita, cuma itulah hakikatnya. Hakikat untuk semua orang Arab dan orang Ajam. Orang yang tak Arab pun termasuk dan orang Arab sekalipun termasuk juga. Dikatakan bab waqaf ini, waqaf dan ibtida', ilmu waqf wal ibtida', ilmu waqaf dan ibtida' ini tak ada siapa yang boleh menguasainya selagi mana orang itu tak menguasai dan tak mahir dalam bahasa Arab, tak mahir dalam bahasa dalam ilmu alat, contohnya ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu bahasa Arab, sastra Arab lah. Selagi mana kalau dia tak mampu, kalau dia tak mahir dalam bab tafsir, bab fiqh, hatta bab sirah pun, bab sejarah pun, dan hatta bab qiraah, qiraah 10, qiraah 14, qiraah 7, dia nak kena tahu semua ilmu ni, barulah seorang itu dia akan berhenti di tempat yang betul-betul sempurna kisahnya dan ceritanya,
dan dia ibtidak balik di tempat yang betul-betul yang ada kaitannya dengan tempat yang kita berhenti tadi. Contohnya saya nak permudahkanlah dalam Al-Quran ini kalamullah subhanahu wa ta'ala, kalamullah yang suci ini, kalam. Makna kalam ini ayat. Bila ayat dia ada kaitan rapat dengan perkataan-perkataan setiap ayat itu. Mesti kalau katalah ada mubtada dan ada khabar, ada permulaan dan ada sudahnya dalam ayatnya. Okey, contohnya kalau ayat berbentuk perbuatan, ada perbuatan, ada pembuatnya, siapa pelakunya. Jadi itu yang kadang-kadang okey, ada antara ayat sifat dan mausuf, nak menyifatkan, nak sifatkan sesuatu. Jadi antara sifat dan yang disifatkan mesti nak kena bersama, tak boleh dipisahkan. Macam pembuat tadi kan, ada perbuatan, siapa yang pembuat tadi. Kadang-kadang kita tak perasan, kita dah pisahkan antara perbuatan dengan pembuat tadi, kita dah letakkan jauh-jauh, maka tak sempurna. Itu dari segi bahasa baru. Dari segi i'rab pula, dari segi nahwu pula, baris atas, baris depan, bawah, semua dia ada kaitan tu. Kenapa baris atas, baris bawah, baris depan? Kita nak kena tahu dari segi i'rab pula. Dari segi hukum fiqh pun, dari segi tafsir pun, dia ada kaitan dengan waqaf dan ibtidak. Sebab itu banyak didisbahkan kepada sahabat Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Bila ditanya berkenaan dengan tafsir warattilil Qur'ana tartila, ma makna tartil? Apakah makna tartil? Apakah yang dimaksudkan dengan lafaz tartil di dalam Al-Quran? Ali bin Abi Talib menjawab, tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tartil itu adalah kita tajwidkan hurufnya, kita sebut huruf itu dengan betul, dengan sifatnya, dengan makhrajnya, dengan dengung panjang pendeknya semua. Wa ma'rifatul wuquf, dipisahkan, dan hendaklah kita nak tahu macam mana kita nak berhenti, macam mana kita nak sambung balik bacaan itu. Dalam tafsir Ali bin Abi Talib pun dah diasingkan. Waqaf ibtidak ini dah diasingkan daripada tajwid. Nak tunjuk di sini bab waqaf dan ibtidak ini satu bab yang sangat-sangat penting, sangat-sangat besar, sangat luas ilmunya. Jadi kalau kita tengok kepada diri kita sebagai orang yang tidak kuatnya dalam bahasa Arab, bukan mahirnya dalam bahasa Arab, maka sangat-sangat mencabar untuk kita nak dapat sempurna membaca waqaf dan ibtidak tadi. Ala kulli hal, kita nak kena usaha juga setakat kita mampu. Apa yang kita bincang 2 minggu lepas, untuk kita kenal sahaja. Kita kenal sahaja, mungkin kita tak mampu nak buat waqaf hasan. Kita nak cari waqaf tam. Semua dalam bacaan kita nak jadi tam belaka, sempurna belaka waqaf kita. Mungkin kita tak mampu. Mungkin kita tak mampu juga kita nak buat waqaf kafi. Kita nak pilih waqaf kafi, waqaf yang memadai. Waqaf yang ada bila kita berhenti, makna dia, lafaz dia dah sempurna. Lafaz dia dah sempurna, makna dia ada berkait dengan yang selepasnya. Semua itu mungkin kita tak mampu. Jadi malam ni insya-Allah kita nak cuba cari jalan, cara, tuan-tuan perempuan boleh bantu saya, cara macam mana kita nak buat ringkasan supaya kita tak melakukan kesalahan yang lebih teruk dan yang lebih berat lah. Tak berlakunya kesilapan waqaf itu sampai berubah makna, terpisahnya dari fi'il dengan fa'il, perbuatan dengan pembuatnya, kan, waqaf mubtada dan khabarnya, dan dari segi i'rabnya semua sekali kan, sifah mausuf, ma'tuf, banyak lagi lah, pisahkan daripada kana wa akhawatuha inna wa itu banyak lagi lah lafaz-lafaz Arab tu yang dalam bab waqaf, bab nahwu tu kan. Jadi sekurang-kurangnya kita tak melakukan cacat sangat dari segi waqaf dan ibtidak, seperti mana ada sebahagian kita baca, bila dia baca asal dia berhenti dia terus sambung, asal dia berhenti dia terus sambung, asal dia berhenti terus sambung, itu confirmnya banyak salah. Jadi malam ni insya-Allah kita cuba seboleh mungkin sedaya upaya kita supaya apa yang kita buat nanti dalam bacaan kita, sekurang-kurangnya kita ada garisan sedikit sebanyaknya. Kita ada panduan sedikit banyak, walaupun panduan ini tak sempurna, sebab yang mengumpulkan panduan ini adalah saya. Untuk muka surat malam ni saya duk kumpul-kumpul dapat satu muka surat je. Saya kumpul ikut kemampuan saya, ikut faham saya sedikit sebanyaknya.
dengan saya cari-cari dalam kitab-kitab ini, setakat yang saya fahamlah. Jadi saya yakin tak sempurnanya. Kalau saya pun, kalau ulama-ulama yang hebat dalam bahasa Arab pun mereka mengaku mereka pun tak sempurna untuk nak wakaf dan ibtidak dengan sebaik-baiknya, diri kita lagilah banyak tak sempurna. Cuma insya-Allah dengan panduan ini membantu lebih kurang bacaan kita insya-Allah. Okey. Tuan-tuan boleh nak tanda, nak tulis di buku nota masing-masing. Tapi saya pesan akhir ni ada 2 pesanan di sini. Bukan ini segala-galanya, bukan ini kaedah yang paling tepatnya, sebab kita memang masih lagi belajar, masih lagi nak mencari yang lebih sempurna insya-Allah. Okey. Yang pertama sekali, nombor 1 sekali yang paling penting dalam bab wakaf ibtidak. Saya minta sangat kepada semua ahli Quran, qari'ah kita ambil sedikit perhatian bab-bab ini, sebab banyak juga kita bila dalam bacaan kita nak tegur tuan-tuan, saya nak tegur dalam bab tahsin kelas kita, tapi tak mampu nak tegur semua sebab banyak sangat berulang benda yang sama. Jadi dengan panduan ini insya-Allah sekurang-kurangnya kita boleh berjaga-jaga waktu kita baca. Yang pertamanya wakaf pada setiap akhir ayat. Ini kadang-kadang berlaku juga dia nak sambung dengan ayat kedua, ketiga tu. Walaupun kadang-kadang ada wakaf tam disambungkan dengan ayat berikutnya. Ada wakaf kafi eloknya disambung dengan wakaf dengan ayat berikutnya. Ada, kita tak nafikan. Cuma yang pastinya al-wuquf ala ra'sil ayat sunnah. Berhenti pada setiap akhir ayat adalah sunnah Nabi SAW. Itu kita dah selamat dah. Daripada kita cuba nak sambung, kadang-kadang kita melakukan kesalahan sebab sepatutnya kita berhenti, nak sangat sambung, lepas tu dah habis nafas, kita melakukan kesalahan yang lain pula. Bukan wakaf ibtidah yang salah. Yang salahnya kita dah kurang mat, yang salahnya dah tak ada dengung disebabkan nafas kita tak cukup. Jadi paling selamatnya setiap akhir ayat, nombor 1, nombor 2, nombor 3, setiap akhir ayat berhentilah. Itu lebih sempurna. Okey. Ini jelas. Walaupun jelas tapi ada juga yang nak sambung. Tapi tak apalah. Harap-harap kita berhati-hatilah. Yang kedua, wakaf pada setiap tanda wakaf yang ada pada pertengahan ayat. Ini paling penting. InsyaAllah semua penting, tapi ini antara yang terpentingnya sebab masih lagi saya perhatikan sebab saya kebetulan membimbing kelas tahsin Quran dalam grup-grup kita ni. Jadi saya perhati je lah. Ada juga qari-qari kita, bila ada tanda-tanda wakaf ini tak berhenti, tak wakaf. Sambung juga. Bila sambung, dia akan berlaku tadilah. Sama ada tak sempurna mat, tak sempurna qalqalah, tak sempurna dengung, tak sempurna hukum-hukum tajwid yang lain sebab kita dah tak cukup nafas. Kita sambung juga. Ulama-ulama dhabt, ulama yang memberi tanda di dalam Al-Quran ini, mereka bukan saja-saja masukkan tanda-tanda ini. Mereka masukkan tanda ini pada ayat-ayat yang panjang. Mereka nak meraihkan kepada qari-qari kita-kita lah yang nafas pendek ni. Jadi mereka cara nak bantu tanda, letakkan tanda ini. Okey, contohnya tanda mim. Mim yang ada kaki ni. Mim ini bila ada wakafnya wakaf lazim. Lazim kita kena berhenti. Ini tak banyak dalam Al-Quran. Jadi kalau ada, jangan kita sambung. Kita berhenti sebab ulama dah tandakan wakaf ini sempurna sangat, dan sebahagian besar yang ada tanda mim ni adalah wakaf tam, wakaf yang sempurna makna dan lafaz. Okey, antara tandanya qila ataupun qili. Ini tanda wakaf lebih baik daripada sambung. Jadi wakaflah. Qili ini banyak dalam Al-Quran. Bila kita jumpa wakaf, berhentilah, jangan kita sambung. Walaupun nafas kita rasa masih banyak lagi, berhentilah, lebih baik daripada kita sambung sebab maknanya dah sempurna dengan kita berhenti dan lebih selamat bagi nafas kita. Contohnya wakaf, tanda wakaf yang ada huruf jim. Tanda wakaf yang ada huruf jim pada hukumnya jawaz, harus nak sambung boleh, nak berhenti boleh. Tapi untuk kita yang nafas pendek, nafas tak panjang, bukannya kita kori-kori pun, jadi kita bacalah dengan kadar nafas kita, adanya tanda jim, berhenti.
lebih selamat. Dan terus sambung. Terus sambung lebih sempurna, lebih baik dengan nafas kita, dengan keadaan kita. Dan pada tanda sili ataupun sila, jika nafas pendek, berhentilah. Walaupun wasal tu lebih aula, tapi kita ambillah wajah yang boleh berhenti pada tanda sila ataupun sili ini. Dia ada 4 tanda yang jelas di sini, dan tanda-tanda lain tu tuan-tuan boleh tahulah, boleh lebih kenal waqaf ta'anuq ke waqaf yang lain-lain tu, kecuali tanda la yang tak boleh berhenti tu jangan berhentilah. Ada mushaf, ada sebahagian Quran yang masih ada lagi tanda la, lam, alif tu, maknanya tak boleh berhenti, yang itu kita sambung. Okey, jadi pesanan yang kedua ataupun perikatan yang kedua untuk kita semua, kalau ada je tanda-tanda ini, maka berhentilah untuk kita selamatkan wakaf ibtida dan juga nafas kita dan hukum-hukum tajwid yang lain. Okay, jelas ya, insya-Allah. Okey, yang ketiga ini juga penting, wakaf pada akhir kalimah. Wakaf pada akhir kalimah. Maksudnya di sini, bila kita baca dan nafas kita nak habis, kalau boleh kita berhenti, cukupkan, habiskan kalimah. Jangan kita berhenti di tengah-tengah kalimah, tengah-tengah perkataan. Ini banyak berlaku. Banyak berlaku kadang-kadang dia tak rancang dalam membaca nak berhenti di mana, tiba-tiba datangnya habis nafas. Bila habis nafas, di situ juga dia berhenti. Dia tak meraihkan perkataan itu dah habiskan ataupun tidak. Contohlah kita ambil surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Contohnya al-alamin satu perkataan. Jadi dia sambungkan alamin. Dia berhenti di situ sebab nafas dia habis. Okey, contohnya kita ambil ayat yang ketujuh lah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Contohnya habis nafas. Kan? Kalau terberhenti secara ittirari, maksudnya terbersin ke ataupun batuk ke ataupun apa-apa, kita patah balik, itu tak apalah. Tapi kalau macam kita ni habis nafas. Habis nafas ni kadang-kadang kita boleh rasa nafas kita nak habis. Okey, sama ada kita berhenti cepat-cepat sebelum nafas habis ataupun betul-betul nafas nak habis ni kita habiskan perkataan itu. Contohnya Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi, habis kan? Habis di sini. Jadi jangan sampai ghairil maghdub. Berhenti dekat alaihim. Ataupun kalau kita boleh pergi sikit lagi, ghairil maghdub. Habiskan perkataan itu. Maghdub. Batal patah balik ghairil maghdubi alaihim. Bila kita waqaf, nanti yang bahagian belakang, nanti bahagian bawah nanti kita nak tahu macam mana kita nak patah balik. Cuma sekarang ni cara kita nak berhenti tu. Jangan sekali kita berhenti dengan kita pecahkan kalimah, pecahkan perkataan. Jadi tuan-tuan akan tanya, Ustaz, saya tak tahu itu perkataan ke, itu hujung ke, awal ke, tengah-tengah perkataan. Ni kita nak kena kenal jugalah perkataan-perkataan yang mana yang dah habis perkataan ataupun tidak. Okey, sebelum saya baca di bawah ni, kalau saya tanya tuan-tuan puan-puan, macam mana kena kenal perkataan itu dah habis satu kalimah, satu perkataan? Macam mana bagi kita sebagai garis panduan kita nak kenal dalam Al-Quran, ini satu perkataan, ini belum habis lagi. Ini perkataan yang panjang, perkataan yang pendek. Ada tak pecahan tertentu ke? Sebab kita mungkin tak menguasai bahasa Arab, jadi kita tak tahu yang mana perkataan, yang mana belum perkataan. Boleh faham saya. Soalannya, kita boleh kenal tak dalam Al-Quran itu, ini perkataan, ini satu, ini dua perkataan, ini tiga perkataan. Boleh kenal tak? Okey, Tuan Haji Rahmat, silakan. Mungkin kalau kalimah tu macam putus-putus, Ustaz. Macam dia putus gitu. Okey, dari segi tulisan mungkin kita paling jelasnya maknanya jarak antara perkataan dengan perkataan yang berikutnya.
selalunya dalam tulisan kita tengok sebagai contoh. Selalunya dalam tulisan dalam Al-Mushaf ni dia ada jaraknya. Macam Haji Selamat sebut tadi, dia kata Haji Rahmat sebut tadi yang putus-putus tu kan. Okey, kita tengok dalam Mushaf. Sekejap saya buka. Itu salah satu cara yang boleh membantu kita, walaupun tak semua, sebab kadang-kadang ada juga kalimah itu macam putus tapi tak putus. Ada pula kalimah tu dia macam jarak rapat sangat dengan perkataan yang berikutnya. Kita ingat satu perkataan, rupa-rupanya dua perkataan. Okey, apa kita cuba buka Quran, tengok mana-mana surah lah. Sekejap bagi saya buka. Sebab penting ni, penting sebab ramai juga, masih ramai, bukan semualah. Dah ramai alhamdulillah, dah boleh. Cuma masih lagi ada yang tak boleh lagi nak bezakan antara perkataan. Bila habis nafas tiba-tiba dia berhenti tengah-tengah perkataan. Dia jadi pecahkan. Dia akan pecahkan perkataan itu. Okey, kita bukalah surah Al-Baqarah. Okey, muka surat yang ke-5 Muka surat yang ke-5. Okey, saya share di sini. Okey, cuba kita tengok sama-sama ayat yang ke-25. Cuba kita cubalah yang dah tahu bahasa Arab tu tak apalah, yang kita nak mencuba ni, cuba kita cari perkataan-perkataan yang ada pada ayat yang ke-25. Mula daripada awal ayat. Mana perkataannya? Wa basyiral ladzi. Okey, satu-satu. Satu kalimah. Oh. Allazi. Kena sebut satu perkataan habis-habislah. Wa basyiril ladzina amanu. Okey, dah. Berapa kalimah dah tu? Dah, 1, 2, 3. Sebut satu-satu. Mula-mula contohnya wabasyir kan? Wabasyir. Okey, wabasyir. Okey, kena sebut gitu. Jadi waw tu satu kalimah, satu huruf tu memberi makna satu makna. Tapi tak apa, kita gabungkan jadi wabasyir satu kalimah. Dua kalimah di situ. Tapi kita ambil satu kalimah dah basyir tu. Okey, kalimah yang keduanya Wa amilu. Tak, ikut susunan ayat ni. Allazina, kalimah yang kedua. Allazina. Okey, kalimah ketiga Amanu. Kalimah keempat Wa amilu. Solihat. Yang keempat. Jangan cepat. Wa amilu. Okey. Yang kelima as-salihat. Yang keenam anna lahum. Anna ke anna lahum? Anna. Okey, anna. Itu kalimah. Yang ke seterusnya lahum, betul. Yang berikutnya jannatin. Lagi tajri min. Tajri. Okey, lagi tajri saja. Min. Lagi tahtihal. Tahtiha. Jangan sambung. Kalau tahtihal dah jadi dua dah. Tahtiha saja. Lagi al-anhar. Okey. Al-anhar. Okey. Jadi dah nampak macam Haji Rahmat sebut tadi, kita nampak jarak-jarak dia, lepas tu nampak macam ada kosong-kosong tu kan. Itu antara satu cara yang kita kenal, itu perkataan, satu perkataan. Tapi kadang-kadang dia ada datang macam tadilah annalahum ke, ataupun contoh yang boleh mengelirukan kita. Okey, wa yaqta'una ma amarallah. Ayat yang ke-27. Ma amarallah. Ayat 27. Wa yaqta'una ma amarallah. Ada berapa perkataan di situ? 27. Oh, ma amarallah. Berapa perkataan situ? Ma satu. A satu. Amarallah. Jadi berapa kalau kita sambung
Amarallah, jadi A satu, mara Allah. Jadi berapa semua? Oh, banyak. Okey. 1, 2, 3, 4. Okey. Bentar. Okey. Saya dah nampak. Okey, sekarang ni bila kita tengok, kita cuba buat praktikalnya, nampak kan? Dia punya keliru sikit lah di sini. Pasal ayat 25 ni nampak macam clear sikit. Satu-satu perkataan kan. Bila sampai ayat, kadang-kadang ada yang mengeliru. Saya pun kadang-kadang kalau cepat-cepat tengok, ingat dua perkataan, rupanya 3. Jadi itulah kita nak berhenti tu, kita nak tahu kalimah-kalimah tu. Itu yang mencabar sangat bagi kita. Kalau tak tahu bahasa, susahlah kan. Tapi insya-Allah ada petanda-petandanya yang boleh membantu kita. Okey, yang pertamanya di sini, contohnya ada antara qari'ah kita kalau baca ayat yang panjang di sini dia akan sambung وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا contohnya tahtihal, lepas tu sambung anhar. Ini cara yang salah. Kita dah pecahkan kalimah al-anhar, kita ambil anhar saja. Sambut lagi. Kita sambung anhar saja sebab kita terberhenti dengan pendek nafas tadi. Jadi inilah antara kelemahan kita yang akan berlaku kalau kita tak hati-hati. Apa kita nak buat? Okey, jadi dalam bab wakaf ibtida kita ni, insya-Allah saya ada tanda sikit. Petanda-petanda untuk membantu kita selain daripada jarak perkataan dalam tulisan khat kalimah Quran itu. Kita tengok di sini lepas pada nombor 4 ni, antara tanda akhir kalimah, antara bukan semua antara yang boleh kita kenal. Contohnya tanwin. Mana-mana kalimah yang ada tanwin atas, tanwin bawah, tanwin depan, itu hujung kalimah. Sebab tak pernah berlaku kalimah tanwin itu di tengah-tengah kalimah. Tanwin mestinya di akhir kalimah. Jadi mana-mana kalimah yang ada tanwin boleh kita berhenti. Tapi berhenti ikut kaedah tajwid yang kita belajar. Tanwin yang atasnya kita jadikan mad iwad, tanwin yang lainnya kita matikan macam biasa. Mad iwad pun selain daripada ta marbutah dan juga Hamzah yang berbaris atas itu kita kena tandakan A juga walaupun dia tak ada alif. Okey, itu semua kita dah belajar dalam bab mat. Jadi tanda yang pertama untuk kita nak kenal itu perkataan tanwin. Ada tanwin di akhir perkataan, maka bila dah nak habis nafas, cari tanda yang ada tanwin, berhentilah. Sebab itulah kalimah dan selamatkan kita. Okey, tanda yang kedua, perkataan itu ada tak marbutah. Ada tak simpul, tak bulat kan? Contohnya as-salah, az-zakah, al-malaikah. Mana-mana perkataan yang ada tak marbutah, semua tak marbutah tak pernah berlaku di tengah-tengah kalimah, semua tak marbutah di akhir kalimah. Jadi untuk kita nak selamat daripada kita potongkan perkataan itu, maka kita berhentilah pada perkataan yang ada tak marbutah. Cara kita nak sambung balik nanti, belum sampai lagi. Kita ambil yang tanda-tanda akhir kalimah dulu. Antaranya yang ketiga, alif maqsurah. Alif maqsurah contohnya perkataan yang ada huruf ya yang tak bertitik, yang ada alif kecil di atasnya. Huda, Musa, Isa. Banyak kan? Perkataan-perkataan yang ada alif maqsurah boleh kita berhenti. Alif maqsurah. Kita berhenti dengan alif ataupun dengan mad asli mad tabi'i, 2 harakat. Okey, jelas Ini antara tanda-tanda yang membantu untuk kita berhenti atas kalimah yang ada tanda-tanda ini supaya kita tak pecahkan kalimah itu. Yang keempat dan yang seterusnya banyak lagi lah. Contohnya huruf-huruf. Huruf-huruf kalimah-kalimah yang satu huruf, contohnya illa, kalla, bala, hatta, ala, illa, min, an, fi, rubba, bala, hatta, ala, ila. Okey, kalimah-kalimah ni boleh kita berhenti kalau katalah nafas kita pendek, tiba-tiba nak habis, carilah kalimah-kalimah ini dan kita berhenti atas kalimah ini. Selamat daripada kita berhenti pada perkataan yang boleh berlakunya pecahkan perkataan itu, lebih rosak dan lebih bahaya. Okey. Okey, selesai. Ustaz, ini yang kedua
yang pertama tu tanwin, ya, contoh je boleh kita alima Okey. boleh Yalah. Itulah itu sebagai tanda alima kita berhenti. Betul. tak boleh aliman tak boleh. Ya betul. Tanwin ni kalau dah fathatain bagi atas dua, kita kena berhenti dan kita kena gantikan dengan alif. Alima, dua harakat itu mad iwad Ya. Okey. Tapi kalau yang alimun tu tak boleh lah. Alim. Ya, kita matikan saja. Alim, alimun, alimin kita matikan saja. Mati alim. Ya, matikan mim. Okay. Jadi selamatlah. Jadi kita tak pecahkan perkataan itu. Okey, alhamdulillah. Okay. Poin ketiga selesai ya. Itu semua berlakunya pada waqaf ittirari. Contohnya macam tadilah kita nak habis nafas, kita carilah hujung kita carilah perkataan nak berhenti itu, syaratnya pastikan perkataan jangan kita pecahkan. Contohnya macam zalikal kitab. Jangan kita berhenti zalikal kitab. Jangan kita pecahkan perkataan. Itu bahaya dan boleh merosakkan makna ayat. Yang keempat, sebenarnya yang keempat ni kita kena letak selepas pada tanda-tanda ni. Okey, yang keempat ni kita ulang bacaan pada kalimah kita berhentikan. Atau satu dua kalimah yang sebelumnya. Contohnya, bila kita nak berhenti, nafas kita tak cukup, ataupun tiba-tiba kita terbersin ke ataupun kita terbatuk, kita berhenti. Bila kita berhenti, kalimah yang kita berhenti, yang last kali kita baca, kita ulang balik baca kalimah itu. Ataupun kita patah balik. Kita reverse balik beberapa kalimah, satu ke dua ke tiga, tengok kedudukan ayat itu. Kalau ada, contohnya di sini dia kata, seeloknya jika ada kalimah yang dimulakan dengan huruf waw, fa, thumma, huruf alif, huruf nun, huruf ya, huruf ta, dan huruf-huruf banyak lagi. Contohnya antara contohnya lah. Jadi dalam last kali yang kita baca tadi, ada huruf-huruf ini, kita patah balik walaupun beberapa kalimah yang akhir yang kita baca. Yang pertama tu Ustaz, Basyiril tu boleh kita ambil wa'amilus salihat. Okey, kita buka balik Quran. Kita buka balik Quran. Okey, contohnya wa'amilus salihat. Ya, tadi antaranya contohnya saya buat contoh. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihat. Patah balik. Wa 'amilus salihati anna lahum jannat. Okey. Wa 'amilu waw. Perkataan waw. Yang paling dekat dengan tempat yang kita berhenti kan? Ada huruf waw, patah balik wa 'amilus salihat. Ini antara cara yang paling selamat. Walaupun tak semuanya, ada juga bila kita patah balik cari huruf waw tak sempurna, ada juga. Dan ada juga yang dilarang. Ada pada tempat-tempat, setengah-setengah tempat, ada dilarang kita mula dengan huruf waw situ sebab dia memberi makna yang sangat tak baik. Disebabkan kita mula dengan huruf waw. Tapi tak apa, kita nak buat macam mana, kita dah tak mampu. Inilah antara cara yang boleh membantu kita walaupun tak sepenuhnya. Sebab ada beberapa tempat sahaja bila kita mula balik dengan huruf waw itu, makna dia tak begitu cantik. Jadi daripada kita melakukan banyak salah, kita sebagai peringkat dalam proses kita belajar ni, huruf waw ini antara huruf yang boleh kita patah balik dan baca semula. Dan tak semestinya waw lah. Contohnya kan, kadang-kadang dia ada huruf-huruf lain, kita kenal waw je. Jadi malam ni kita akan kenal lebih daripada waw. Contoh di sini anna lahum ada. Anna pun boleh juga. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Katakan kita nak tambah di sini. Tak perlu ambil wa 'amilus salihat terus anna lahum jannatin. Ada huruf-huruf yang paling dekat dengan tempat kita berhenti. Jadi kaedahnya macam ni. Bila kita berhenti, kita cuba cari yang paling dekat. Bukan yang paling jauh. Ada setengah-setengah qari-qariah kita, saya perhatikan, dia akan cuba cari jauh sikit. Dia akan reverse jauh sikit. Tak tahu, mungkin kalau nama itu dia nak baca banyak Quran, nak ulang banyak Quran, itu satu baiklah. Tapi lebih baiknya dia cari yang paling dekat dengan tempat dia berhenti tadi. Yang paling dekat, carilah huruf-huruf yang membantu untuk kita ulang semula. Contohnya yang kita sebut tadi,
huruf waw, dan huruf fa, dan huruf thumma, dan kalimah yang mula dengan huruf alif, kalimah yang mula dengan huruf nun, kalimah mula dengan huruf ya, dengan ta. Ini antaranya lah, bukan semua antaranya. Macam tuan tadi sebut zalika, kalla, illa, inna, anna, banyak lagi. Zalikum, ulaika, banyak lagi lah. Kalau nak senarai di sini memang tak cukup lah nak tahu satu-satu kan. Tapi ini sebagai contoh, ada huruf-huruf yang boleh membantu untuk kita patah balik. Jadi di sini kesimpulan yang paling penting, pesanan yang paling penting dalam poin ini adalah bila kita terberhenti dengan nafas kita pendek, jangan sekali-kali kalau kita tak berhenti pada wakaf tanda yang ada tanda tu, jangan sekali-kali kita terus sambung je. Walaupun kadang-kadang selepas yang kita terberhenti tu ada huruf waw, ada huruf fa, ada huruf thumma, lebih sempurna, lebih selamat patah balik. Ulang balik. Ini poin yang keempat ni, ulang bacaan pada kalimah yang kita berhenti, yang kita wakaf, ataupun beberapa kalimah yang sebelumnya. Itu lebih selamat daripada kita terus kita sambung. Bagi saya, untuk wakaf dan ibtidak, poin ini pun dah cukup selamatkan kita insya-Allah. Poin yang keempat ni, kalau tuan-tuan berpegang dengan poin ini dalam bacaan kita, untuk kita nak sempurnakan wakaf dan ibtidak, insya-Allah lebih selamat daripada kita nak hafalkan, nak membezakan, nak tahu wakaf ibtidak dengan kaedah-kaedah yang disediakan oleh orang-orang. Maknanya kadang-kadang membebankan sampai kita susah nak faham. Jadi kita ambillah poin yang keempat ni paling mustahak sekali dalam bab wakaf ibtidak. Bila berhenti je, sama ada wakaf ikhtiari, kita pilih berhenti sendiri, ataupun ittirari, terpaksa berhenti sebab nafasnya habis, jadi patah balik. Sama ada nak ulang kalimah yang sama kita berhenti, ataupun patah balik 2-3 perkataan sebelum tempat yang kita berhenti tadi. Okey, terus kita habiskan dulu, nanti kita tengok dalam contoh dan kita bagi peluang kepada qari-qariah kita untuk baca, qari-qari kita untuk baca dan cuba lakukan wakaf ibtidah yang lebih sempurna. Okey, yang seterusnya di sini antara kalimah yang boleh ibtidak dengannya ataupun kita boleh mula. Ni tambah daripada kala'ala ni lah. Antara kalimahnya kita boleh mula dengan perkataan yang ada in. In kuntum, in tu boleh kita terus dan kita bacakan in. Dan juga huruf bal. Banyak huruf bal dalam Al-Quran. Kalau kita berjumpa terus boleh kita bal, ataupun masa kita nak patah balik tu ada huruf bal. Ataupun huruf perkataan yang dimulakan dengan huruf sin. Sin, huruf sin ada pada awal perkataan, setengah perkataan tu dimulakan dengan huruf sin. Ini pun membantu kita. Saufa, fasaufa, semua ini makna yang sama dengan huruf sin. Ni'ma, bi'sa. Ada juga ayat-ayat yang mula dengan ni'ma, boleh kita terus mulakan dengan ni'ma dengan bi'sa. Kaila, lakin, inna, ala, qad, faqad. Ini antara bukan semua, antara kalimah-kalimah yang banyak berulangnya waktu kita baca. Bila dalam bacaan kita jumpa dengan kalimah ini, boleh kita mulakan dengan kalimah-kalimah yang disebutkan. Banyak lagi kalimah-kalimah yang lain boleh kita cari. Yang penting cara nak ibtidak itu jangan terus kita sambung. Paling selamatnya kita patah balik. Sebagai kesimpulannya, ini pesanan dari saya, kesemua peringatan di atas masih perlu kepada faham makna ayat dan kaedah nahwu bahasa Al-Quran untuk lebih tepat dalam bab wakaf ibtidak. Panduan yang diberikan sekadar membantu supaya tidak berlakunya kesalahan wakaf ibtidak yang lebih terang. Catatan di atas belum sempurna untuk dijadikan kaedah tetap dan tepat dalam bab wakaf ibtidak. Wallahul musta'an. Moga Allah Subhanahu wa taala bantu kita untuk kita membaca Al-Quran dengan sempurnanya insya-Allah. Okey, kita ada masa sikit lagi, kita akan ambil potongan ayat dan tuan-tuan puan-puan boleh perhatikan qari-qari kita yang sudi membaca insya-Allah, cuba melakukan wakaf ibtidak sebaik mungkin yang kita tahu caranya insya-Allah. Okey, mungkin kita cari ayat yang agak panjang sikit. Ayat yang panjang-panjang sikit, boleh kita tengok cara nak wakafnya macam mana. Okey, kita ambil muka surat 9. Siapa yang nak buka Quran boleh, ataupun nak tengok dekat skrin boleh. Kita
Kita persilakan siapa yang nak cuba membaca dan nak tatbikkan hukum wakaf ibtidah. Malam ni kita tak cari hukum lain. Kita nak tengok wakaf ibtidah kita macam mana, kita nak berhenti, macam mana kita nak patah balik supaya wakaf ibtidah kita berpandukan dengan apa yang kita belajar sedikit-sedikit ini. Tak banyak pun rumusan-rumusan yang kita belajar dalam wakaf ibtidah, sekadar kita mampu ni. Okey, dipersilakan ayat 58. Siapa nak cuba? 58. Ayat nombor 1 atas sekali, Ustaz. Ayat atas sekali. Okeylah. Saya cuba, Ustaz. Okey, Haji Nurdin. Okey, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qulna adkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragada. Fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujada. Wadkhulul baba sujadan wa qulu hiqqatun naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin. InsyaAllah. Okey, kita komen sikit. Okey, cara bacaan tadi memang tertib sangat dan mengikut apa yang kita belajar bersama. Jadi dia huruf fa, huruf wa, tapi kadang-kadang kita berulang yang sama sebab kita cari tempat nak berhenti tu tak sempat nak jumpa, kita dah baca kan. Tapi tak apa, kita ulang-ulang, tak ada masalah. Cuma antara tempat yang boleh tadi, saya sebut tadi huruf nun kan? Nun ataupun ya ataupun alif ataupun ta. Di sini ada wa qulu hittatun naghfir lakum khotayakum. Ni paling dekat ni, naghfir lakum. Ni antara contoh kalimah yang dimulakan dengan huruf nun. Boleh kita mulakan. Tak semestinya ambil daripada waqulu. Sebab naghfir lakum pun dah jadi ayat baru. Ayat baru Allah SWT akan ampunkan dosa-dosa mereka. Naghfir lakum wa sanazidul muhsinin. Cantik, alhamdulillah. Okey. Ayat yang berikutnya insya-Allah ayat 59. Siapa nak cuba? Saya, Ustaz. Okey, silakan Haji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabaddala allazina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum wa anzalna 'alal Poin yang keempat yang saya sebut tadi paling penting, bila berhenti, kalau boleh, seeloknya patah balik. Patah balik. Walaupun selepasnya ada huruf fa pun, eloknya patah balik sebab tak ada tanda waqaf di sini. Okey. وَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا. Okey. Dia ada, kita belajar dalam bab wakaf ibtidah, dia namanya wakaf ikhtibari. Wakaf untuk kita nak cek, tengok, nak semak, tengok macam mana kita boleh tak. Jadi saya nak minta Haji baca dan berhenti qila lahum. Berhenti di situ, jangan sambung. Oh, berhenti dekat qila lahum. Lepas tu macam mana kita nak ibtidah balik. Kita nak tengok macam mana. Susah juga ni. Tak apa. Ni praktis kan. Okey, patah balik. Sampai qila lahum, lepas tu patah balik. Nak ambil kalimah mana? Okey, Ji. Cuba tu bercuba. Fabaddalal ladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum. Qila lahum fa anzalna 'alal ladzina zalamu.
فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Okey, alhamdulillah. Kita akan nampak sangat bila kita buat contoh, contoh hidup, contoh mana di depan-depan kita, baca terus kita tengok. Kita apa ni, kita letakkan kaedah-kaedah yang kita belajar di sebelah bacaan kita. Adakah ikut kaedah ataupun tepat ataupun tidak. Kalau perhatikan ayat yang 59 dia tak panjang sangat tapi dia tak ada satu pun tanda. Jim tak ada, sila tak ada, qila tak ada, mim tak ada. Jadi sangat-sangat perlu kepada tahu cara nak berhenti di mana, nak patah balik tu. Itu paling penting. Jadi kita pandukan apa rumusan yang saya kongsikan malam ini. Antaranya huruf fa, huruf thumma, huruf waw. Kalau tak ada, yang penting bila berhenti patah je balik. Tak kisah kita ambil huruf mana, sebab itulah yang kita termampunya. Contohnya kan, fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum. Jadi Haji baca tadi qila lahum. Boleh. Sebab kita dah ulang, kita dah patah balik daripada tempat yang kita berhenti tu lahum. Tapi kalau nak lagi sempurna, qawlan ghayra alladhi qila lahum. Perkataan. Maknanya itu yang saya faham. Qawlan itu lebih baik daripada qila lahum. Sebab qila lahum itu apa yang dikata bagi mereka. Tapi qawlan ghayra alladhi qila lahum, perkataan yang selain daripada apa yang dikata bagi mereka, fa anzalna. Itu dari segi makna yang kita faham tu. Jadi kita dah patah balik, itu lebih selamat daripada kita terus sambung. Alhamdulillah. Okey, ayat yang ke-60. InsyaAllah siapa nak cuba? Kita ada beberapa qori-qori ni yang belum baca lagi ni. Cuba, tak apa. Ayat ni banyak tempat berhenti ni. Kalau kita baca, kita ikut dia undang-undang boleh tak? Okey, tak apa. Cuba. InsyaAllah silakan. Ikut undang-undang tapi kita tak berhenti mana-mana dia. Tapi sampai kat wakaf kita stop. Okey, silakan. Habis kalau kita stop, kita teruskan. Tak patah balik boleh? Okey. Gunakan ilmu yang ada sudah pada dapat tadi ya. Ya, dapat tadi. Okey, insya-Allah saya try lah. Wa izistas Musa liqaumihi faqulna rib bi asakal hajar bi asakal hajar fanfaq hajarat. Okey, saya nasihatkan Haji kepada Al-Qari Haji Din, disebab kita masih lagi mencari kesempurnaan hukum-hukum tajwid. Jadi kita kurangkan ulang-ulang. Lagi-lagi macam sekarang ni dah berhenti tempat sila. Sili ni boleh berhenti dan boleh sambung terus. Walaupun patah balik itu lebih sempurna, tapi disebabkan ada bolehnya sambung, lebih selamat kita sambung. Sebab bila banyak kita ulang, banyak lagi silap salah kita. Jadi saya sampai kat wakaf kafi ni, saya stop lah. Ya, betul. Lepas tu saya terus sambung Terus sambung boleh. Fanfajarat min hustana ashrata aina. Ithnata ashrata. Ashrata aina. Mak dewa dah sini kita stop Qad alima kullu unasin kullu unasin masrabahum. Kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Boleh tak? Alhamdulillah. Kebetulan ayatnya banyak tanda. Lepas tu ayat nafas dia boleh tahan juga. Dia habis. Ingat yang last tu dia kena berhenti. Dia boleh habiskan dengan selesa. Alhamdulillah. Tapi kalau kena berhenti wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Itu antara cara yang kita boleh berhenti. Jadi insya-Allah saya cubalah gambarkan secara ini kepada kita semua, qari dan qari'ah, waktu kita membaca inilah cara yang paling selamat. Jadi kalau nafas kita, contohnya yang last kali,
kulu washrabu min rizqillah washrabu min rizqillahi wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Banyak lagi kita boleh berhenti, patah balik, berhenti, patah balik. Ya, tak semestinya kita sama-sama. Tak semestinya kita paksa diri sampai habis. Sebab kita terasa macam besar salah kita, berdosa kita kalau tak habis ayat yang tak ada tempat-tempat berhenti. Tidak. Mana-mana ayat yang tak ada tanda waqaf tadi, tak ada jim, tak ada mim, tak ada sili qili tu, tak ada sila qila tu. Kalau katalah tak ada pun, nafas kita tak panjang, jangan paksa diri. Berhenti, tak apa. Berhenti, tapi syaratnya habiskan perkataan. Yang kita kenal tadi ada tanwin, ada alif, ada maksurah, kan, ada tar marbutah, ataupun kalimah-kalimah yang ada jarak-jarak ni. Berhenti, sama ada mulakan dengan kalimah yang sama, ataupun lebih baiknya kita patah balik 2-3 perkataan. Jangan jauh sangat pergi. Bila kita jauh sangat pergi, ulang balik jauh sangat, nafas kita dah lah pendek. Kita ulang lagi, lepas tu ulang lagi. Bila nak game, kita ulang lagi. So nafas kita pendek, jadi kita cuba jimatkan, ambil yang paling dekat dengan tempat yang kita berhenti, carilah tanda-tanda yang huruf-huruf yang kita sebut tadi. Okey, ada lagi masa, insya-Allah kita cuba ayat terakhir ini. Good try, Ustaz. Good try. Good. Very good sangatlah. Okey, siapa yang nak baca ayat ke-61? Ayat terakhir. Okey. Kita pecah dua lah. Kita pecah dua sampai waduribat. Haji Rashid baca ya, Ustaz. Siapa tadi? Haji Habib. Okey. Ya, Haji Habib baca. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardh rabbak fad'u lana fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardh wa min bagliha wa kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Qala tastabdiluna allazi huwa adna billazi huwa khair. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Okey, qari kedua, Ustaz. Okey, qari kedua habiskan. Nanti saya komen. Kita buat kesimpulan satu. Siapa habiskan, insya-Allah? Ambil daripada waduribat. Ada sikit lagi. Ustaz. Okey. InsyaAllah. Okey, tafadhal. InsyaAllah. Saya tak ada video, Ustaz. Tak apa. Teruskan. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Okey, alhamdulillah. Okey, ini yang best ni. Best maksudnya apa? Maknanya kita boleh nampak sangat. Okey, satunya nafas yang berbeza antara qari dengan qari yang lain. Ada yang boleh, ada yang tak boleh, ada yang panjang, ada yang pendek. Itu nampak sangat.
kita boleh menilai. Yang keduanya dari segi teragak-agaknya nak ambil yang mana satu ni. Bila terberhenti kan. Kita mula dengan qari yang pertama. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid. Berhenti di situ. Jadi dia berhenti sekejap, dia diam sekejap. Dia nak ambil nasbiraka ala ta'amin ke lan. Jadi dia ambil ala ta'amin. Okey, kalau saya ambil lan nasbira. Kenapa? Lan nasbira lebih sempurna sebab perkataan kata kerjanya mula daripada nasbira tadi. Ini tak apa, dia tafawut. Maknanya ada beza dari segi mungkin ada yang boleh faham sikit ataupun pilihan dia kebetulan kena dengan yang lebih sempurna. Walaupun ala ta'amin insya-Allah tak salah sebab dia dah baca dah pun lan nasbira dia dah baca dah pun. Dia ambil lah ala ta'amin balik patah balik kan. Dan mungkin ada antara kita nafas dia memang pendek sangat. Kalau dia asyik nak ambil dalam nasbira tu, memang dia tak boleh pergi jauh lah. Jadi memang dibolehkan walaupun huruf jar yang ada ta'alluq bima qablahu, dia ada kait dengan hukum huruf kalimah-kalimah sebelumnya, tapi boleh insya-Allah ala ta'amin boleh ambil tadi. Yang penting dia tak teruskan. Okey. Contohnya untuk qari yang kedua tadi, dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Okey, dia patah balik. Dia nak ambil bi ayatillah ke yakfuruna ke ataupun kanu. Okey, kalau saya ambil kanu. Kanu yakfuruna bi ayatillah. Kalau yakfuruna mereka itu kufur, kanu adalah mereka itu kufur. Lepas tu paling sempurnanya memang dzalika bi annahum lah. Tapi memang dia dah mula daripada dzalika bi annahum. Okey, jadi paling dekatnya daripada tempat yang berhenti tadi yakfuruna dia ambil. Jadi kalau ambil satu lagi perkataan kanu yakfuruna itu lebih kemas susunan ayat itu. Walaupun qari yang kedua dia dah gunakan kaedah kita tadi. Dia cari perkataan yang mula dengan huruf ya. Yakfuruna. Itu dah membantu sebab mana-mana huruf yang mula dengan a, dengan na, dengan ya, dengan ta, tak kira barisnya apa, ini huruf-huruf kebanyakan dia akan masuk ke dalam kata kerja. Kata yang memberi makna kerja, pekerjaan, maka itu yang boleh kita mulakan sebab dia akan menjadi satu ayat yang sempurna. Okey, alhamdulillah. Saya rasa gambaran itu walaupun tak sepenuhnya memuaskan bab waqaf dan ibtida, cuma saya rasa insya-Allah sekurang-kurangnya kita pegang dalam bab waqaf ibtida, satunya kita berhenti pada setiap ayat. Akhir ayat itu paling penting. Yang keduanya, kalau ada tanda-tanda di tengah-tengah ayat, contohnya tanda mim, tanda jim, sili, qili, jangan kita membazirkan. Jangan kita tak gunakan tanda itu sebab itu dah ulama membantu kita, dah bagi tanda-tanda untuk kita berhenti dan selamatkan nafas kita. Yang ketiganya, kalau kita berhenti, perkataan itu habiskan, jangan kita pecahkan. Dan yang keempat paling pentingnya, bila dah terberhenti pada tempat yang tak ada tanda, jangan kita terus sambung, paling sekurangnya kita patah balik. Kita patah balik sama ada perkataan yang sama kita berhenti ataupun beberapa perkataan yang sebelum tempat yang kita berhenti tadi. Jadi kesimpulan ini kita simpan dalam ingatan kita, fahaman kita, insya-Allah bab waqaf dan ibtida insya-Allah sekurang-kurangnya tak adalah teruk sangat dari segi makna ayat-ayat yang kita baca tu, insya-Allah. Alhamdulillah. Saya rasa itu sahaja untuk saya untuk malam ini. Ada siapa-siapa nak tambah lagi insya-Allah untuk lebih baik lagi insya-Allah? Ustaz, saya mohon pertanyaan Ustaz. Ya saya. Merujuk kepada yang dalam skrin ni, yang ada perkataan huruf-huruf contoh tu, yang bawah sekali. Huruf-huruf contoh. Ilah, kala, bala, hatta, ala. Yang ini kalau kita baca, kalau mana kita baca tu kita kena baca berhenti satu perkataan lepas tu lah. Macam ilal masjid. Atau kita berhenti dekat ilah je. Okey, ini dia masuk dalam bahagian bila kita nak berhenti supaya tak pecahkan perkataan. Maknanya kita tak pecahkan perkataan. Jadi ila ni dah confirm tak pecah. Jangan baca berhenti i lah. Tapi kalau kita ada nafas, lafaz ada nafas tak ada masalah kan, kita sambunglah perkataan yang berikutnya. Sebab mana-mana huruf dah tentunya dia ada kait dengan sebelum dan selepas. Mana-mana huruf yang sebiji-sebiji begini
Yang huruf satu-satu ini, illa kalla an ala kana inna ka'anna laita la'alla, semua ini ada kaitan sebelum dan selepas. Dia ada hukumnya dari segi i'rab dan segi makna. Jadi ini bahagian kalau kita nak berhenti untuk selamatkan daripada kita pecahkan perkataan. Macam kebanyakan perkataan yang ada alif lam tu banyak sangat. Al, lepas tu dia berhenti al anhar. Dia berhenti, lepas tu dia sambung anhar terus. Itu cara kita pecahkan perkataan yang tak boleh lah dalam Al-Quran. Jadi macam tuan tanya tadi, kalau eloknya kalau kita ada nafas tak berhentilah atas perkataan ini. Tapi kalau kita berhenti dan kita patah balik nak mula dengan perkataan ini, masih selamat daripada kita mula dengan perkataan yang tak sepenuhnya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey, alhamdulillah. Kalau tak ada apa-apa, insya-Allah kita doakan semua boleh faham dalam bab wakaf ibtida. InsyaAllah. Okey, kalau tak ada apa-apa, insyaAllah minggu depan boleh jumpa lagi. Dan kita akan tambah lagi hukum-hukum untuk kita lebih faham dan lebih sempurna bab membaca Al-Quran dan tajwid Al-Quran, insyaAllah. Terima kasih kepada semua untuk malam ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada baiknya dan ada manfaatnya untuk kita dalam membaca Al-Quran. Sekiranya ada kekurangan, dan saya pasti ada kekurangannya, maka inilah yang termampunya untuk kita tambah lagi ilmu, kita kena lagi membaca dan juga bertanya kepada orang yang lebih arif, lebih pakar dalam kita nak menambah lagi ilmu tajwid. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يستجاب له برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Sebelum berpisah, minna wa minkum taqabbal ya karim. Okey, sebelum berpisah insya-Allah pesanan peringatan juga dalam bacaan tahsin nanti, siapa-siapa yang ada melakukan kekurangan wakaf dan ibtida, saya akan ingatkan dengan kaedah-kaedah ini. Jadi insya-Allah kita akan sebut, jangan kita berhenti terus sambung, kena patah balik. Jadi kena hati-hatilah waktu kita baca untuk lebih sempurna bab wakaf ibtida, insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Masya-Allah. Masya-Allah. Alhamdulillah. Jazakallahu khair. Yakum, insya-Allah. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, insya-Allah. Waalaikumsalam.